Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh saf jawatan kuasa Surau As-Salihin, Batu 15 Hulu Langat, dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat dan penonton-penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-samalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala terus mengekalkan kita dalam ketaatan ini, di dalam nikmat iman dan Islam, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk terus berpegang dengan akidah dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sahih lagi sempurna ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi dapat kita teruskan kembali pengajian ilmu kita, iaitu kuliah takmir online. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat mengisi masa kita, dapat menjadi asbab untuk sama-sama kita lebih memahami dan mendalami lagi ilmu ataupun syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita masih lagi membicarakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada kitab Mustika Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jilid muqaddimah. Yang mana pada pertemuan kita yang lepas kita telah membincangkan berkaitan dengan 3 pengajaran daripada hadis yang kedua ini, dan insya-Allah pada pertemuan ini kita akan sambung kembali, iaitu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang keempat ataupun yang terakhir. Yang terakhir daripada hadis ini, apa yang boleh kita ambil. Hadis yang mana? Hadis berkaitan dengan tajuk besar kita ni ialah sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Jadi ini yang mana Nabi terangkan. Kita baca sebentar selalu maksud hadisnya itu untuk kita faham apakah pengajaran yang boleh kita ambil. Saya ringkaskan. Kita terus kepada maksud hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Katanya, biasanya aku menulis segala yang aku dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan hendak menghafaznya. Kata siapa? Abdullah bin Umar. Jadi dia kata dia biasanya menulis, biasanya dia mencatatkan apa yang Nabi ucapkan untuk menghafal. Lalu dia ini dilarang. Lalu dilarang oleh orang-orang Quraisy, dan mereka berkata, patutkah engkau menulis segala yang engkau dengar? Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia yang bercakap di masa marah dan di masa suka. Setelah itu aku pun berhenti daripada menulis hadis-hadis Nabi. Kemudian aku menyebutkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menunjukkan kepada mulutnya dengan menggunakan jari. Jadi isyaratkan, Nabi tunjukkan mulut Nabi dengan jari Nabi. Apa kata Nabi? Nabi pun bersabda, tulislah. Tulislah apa? Tulislah hadis yang sebelum ini ditulis. Kerana demi Tuhan yang diriku ini di dalam kekuasaannya, tidak keluar daripada mulutku ini melainkan sesuatu yang benar. Sebelum tu Nabi bersumpah, demi Allah, demi Tuhan yang diri aku ini di dalam genggaman, di dalam kekuasaan Allah, tidak keluar daripada mulut. Jadi bila Nabi bersumpah, Nabi nak mengucapkan perkataan adalah betul-betul sungguh-sungguh, perkataan yang betul-betul benar.
Kata Nabi, demi Allah, diri aku dalam kekuasaan Allah tidak keluar, tidak keluar daripada mulutku ini. Nabi tunjuk isyarat, tidak keluar daripada mulutku ini melainkan sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita nak ambil pengajaran yang keempat, iaitu berkenaan anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi adalah manusia. Jadi anggapan sebahagian pihak berlaku kesilapan dalam penyampaian Nabi adalah tidak benar. Jadi kita nafikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, ada anggapan daripada pihak musuh-musuh Islam, terutamanya golongan-golongan orientalis. Mereka yang mengkaji Islam, yang mempelajari Islam dengan tujuan untuk mencari kelemahan Islam ataupun mencari kelemahan umat Islam. Cari kelemahan Islam tak jumpa, dia cari kelemahan umat Islam, timbulkan keraguan. Jadi ada anggapan sebahagian daripada pihak musuh-musuh Islam ini bahawa apa-apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak boleh dipegang dan tidak boleh ditulis semuanya. Dia tak kata tak boleh tulis langsung, dia kata tak boleh pegang semuanya. Jadi nampak macam halus. Dia kata dia tak nafikan, tapi dia kata tak boleh berpegang semua. Tak boleh berpegang semua maksudnya apa? Dia nak menimbulkan keraguan di situ. Kerana apa alasan mereka? Kerana baginda adalah seorang manusia biasa. Kata mereka ada sifat, Nabi ni ada sifat-sifat yang boleh jadi tidak mesti betul segala yang diterangkannya. Sebab apa? Sebagai manusia biasa tak salah sunyi, tak sunyi daripada melakukan kesilapan. Nobody perfect, kata Mak Saleh lah. Jadi dia gunakan kaedah itu kepada baginda Nabi. Jadi katanya sifat-sifat Nabi ni dia ada sifat-sifat yang boleh jadi tidak mesti betul segala yang diterangkan, seperti perasaan marah dan perasaan suka. Sedangkan perasaan-perasaan ini kerap kali dapat mempengaruhi jiwa seseorang itu hingga dia tergelincir daripada jalan yang betul. Itu kalau kita bincangkan kepada manusia biasa, ya betul. Kepada ulama, ya. Kepada asatizah, kepada pemimpin. Sebab tidak ada orang yang sempurna. Kadang-kadang marah kita itu mempengaruhi tindakan kita. Suka kita kepada seorang itu mempengaruhi tindakan kita. Hingga kita ni mungkin tergelincir daripada jalan yang betul. Dan kita ni tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Jadi semua nisbah ini kepada baginda Nabi sebenarnya tidak tepat. Sebab memang Nabi manusia biasa, tetapi dia maksum. Kita beriman semua Nabi dan Rasul itu maksum. Apa itu maksum? Allah pelihara mereka ni daripada melakukan kesilapan ataupun salah yang sampai dosa. Kesalahan-kesalahan yang sampai menyebabkan dosa di sisi Allah Ta'ala. Jadi mereka ni dipelihara oleh Allah Ta'ala, terhindar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton, anggapan yang demikian ini telah timbul minta maaf. Anggapan ini sebenarnya telah timbul pada zaman Nabi SAW lagi. Itu yang kata sahabat muda-muda tu. Dalam hadis tu, sahabat ni menegah Abdullah bin Amru ini untuk mencatat, menulis hadis-hadis Nabi. Dengan alasan Nabi ni seorang manusia biasa yang ada kala dia marah, ada kala dia suka. Jadi barangkali Nabi cakap itu berdasarkan pengaruh daripada marah ataupun suka Nabi itu. Jadi sebahagian daripada sahabat ini melarang daripada Abdullah ni mencatat. Cuma bila Abdullah mengadu kepada Nabi, dia menceritakan hal larangan tersebut, sahabat-sahabat melarang, orang Quraisy ni melarang dia menulis. Lalu Nabi sebut tadi, seperti mana hadis, Nabi tunjukkan mulutnya, tak ada satu pun yang keluar daripada mulut aku ni melainkan semuanya adalah benar. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِكُ, Allah Ta'ala sendiri backup. Allah Ta'ala sendiri menerangkan bahawa tidaklah dituturkan sesuatu oleh Nabi itu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ. Nabi tidak akan menuturkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu Nabi. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
melainkan apa yang Nabi tuturkan itu, apa yang Nabi buatkan itu semuanya adalah berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Sama ada wahyu secara perantaraan Jibril alaihissalam ataupun melalui ilham yang Allah Ta'ala bagi direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui mimpi. Pelbagai cara dalam perbahasan ilmu wahyu tu. Ada banyak cara nak wahyu itu turun, dan antaranya ialah dengan ilham-ilham. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utuskan ni mustahil dia akan berkata-kata sesuatu yang silap, yang salah, terutamanya berkaitan dengan agama Allah ni. Jadi anggapan ini tidak benar, walaupun sebenarnya anggapan ini telah timbul pada masa hayat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan baginda sendiri juga telah menerangkan tentang salahnya anggapan itu. Dalam hadis ni Nabi terangkan, sebab apa Nabi kata, sahabat kata, sebahagian sahabat kata jangan tulis, tapi Nabi sendiri yang suruh tulis. Ini maksudnya Nabi membetulkan anggapan mereka yang salah itu dengan menyuruh menulis apa yang baginda sampaikan. Nabi suruh Abdullah ibnu Umar ini untuk menulis, mencatat segala hadis-hadis Nabi. Cuma kita bincang dalam pertemuan yang lepas, ada sebahagian sahabat yang Nabi larang, ada sebahagian sahabat yang Nabi suruh. Kita akan lihat nanti dalam lampiran nanti berkenaan dengan penulisan hadis itu nanti. Kenapa ada yang Nabi larang, kenapa ada yang Nabi suruh. Tapi dalam hadis yang kita baca ni, hadis yang Nabi suruh tulis. Dan Nabi suruh tulis ini sendiri sebagai satu jawapan bahawa Nabi menafikan anggapan salah sebahagian daripada sahabat yang mengatakan Nabi bercakap berdasarkan perasaan marah, Nabi bercakap berdasarkan perasaan suka. Itu kemungkinan ada salah silap yang berlaku. Jadi Nabi menafikan dengan Nabi perintahkan Abdullah ibnu Umar ni untuk menulis. Ini menunjukkan apa yang Nabi katakan itu semua adalah benar. Dan anggapan yang nyata salahnya itu adalah daripada secara langsung menyentuh kedudukan kerasulan baginda. Jadi apabila seseorang itu menganggap salah Nabi, salah ucapan Nabi itu, sebenarnya secara langsung dia telah menyentuh kedudukan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebenarnya ada kaitan dengan akidah. Dia menimbulkan keraguan kepada Nabi. Kerana sebarang keraguan tentang kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia ragu-ragu terhadap kerasulan baginda. Sedangkan wajib antara rukun iman itu ialah kita beriman dengan rasul-rasul. Jadi ini bila mana dia menimbulkan keraguan ini, dia telah ragu terhadap kerasulan baginda. Ini berkaitan dengan akidah tuan-tuan. Silap boleh membatalkan akidah, membatalkan iman. Dan ada juga anggapan bahawa kesilapan berlaku pada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan baginda pernah lupa. Ini antara hujah lah kenapa mereka mengatakan Nabi mungkin melakukan kesilapan, sebab memang ada nas, ada hadis yang menceritakan ada ketika Nabi terlupa. Jadi benar baginda memang pernah lupa. Sebagai manusia biasa, itu adalah sifat, sebagian daripada sifat manusia. Sempurnalah dia sebagai manusia, makhluk yang lemah. Sebab apa dia ada sifat lupa? Akan tetapi dengan itu tidak boleh difahami bahawa baginda boleh berlaku lupa pada segala perkara yang hendak disampaikannya. Bukan semua perkara yang terutamanya berkaitan dengan agama dan juga syariat ni, tak boleh kita nak hukum Nabi lupa pada segala perkara yang hendak disampaikannya, iaitu melalui wahyu Allah Ta'ala itu kepada kita. Jadi lupa yang pernah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah lupa yang diperintahkan baginda melakukannya oleh Allah Ta'ala. Allah yang sengaja melupakan Nabi. Untuk apa? Untuk menimbulkan sesuatu hukum. Nak ajar kepada sahabat, nak ajar kepada kita, keseluruhan umat Nabi ini, bila terlupa sekian-sekian apa tindakan yang boleh. Maka kat situ ada timbul hukum. Seperti lupa baginda dalam sembahyang daripada membaca tahiyat awal. Juga ada pernah dalam hadis yang lain Nabi sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat, Nabi terlupa. Nabi sangka telah 4. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi lupa. Jadi sengaja Allah Ta'ala rancang sedemikian untuk apa? Untuk mengajar, bahkan untuk menimbulkan suatu hukum syariat.
iaitu bila terlupa dalam solat lalu menerbitkan hukum sujud sahwi secara amali. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kita, Nabi nak ajar kita tentang hukum sujud sahwi. Bila mana kita terlupa dalam perkara-perkara yang bukan rukun, perkara kalau rukun batal tuan-tuan, ataupun tidak sah, terlupa. Ini terlupa dalam perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara yang sunat. Seperti tahiyat awal. Adapun kalau terlupa dalam perkara yang fardu ataupun rukun, dia kena ganti balik lah. Kalau dia tertinggal 2 rakaat, dia kena tambah lagi 2 rakaat. Okey, demikian antara hukum yang telah terbit daripada sifat lupa Nabi itu, maka kita boleh belajar tentang hukum sujud sahwi. Jadi Nabi itu lupa bukan dengan kelemahannya, tetapi Allah Ta'ala sengaja untuk melupakan Nabi sebab nak terbitkan satu lagi syariat ataupun hukum Allah Ta'ala. Dan perlu diingati bahawa perkara yang tidak harus bagi Rasulullah SAW berlaku silap padanya ialah perkara yang dibawa daripada Allah Ta'ala. Ini kita kena faham. Kita kena beriman bahawa tidak harus bagi Rasulullah SAW berlaku silap, berlaku salah pada perkara yang dibawa oleh Allah Ta'ala, iaitu wahyu. Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, syariat yang Allah turunkan, yang itu tidak mungkin silap. Adapun tentang perkara-perkara keduniaan, kalau Nabi terlupa ataupun tersilap dalam perkara-perkara keduniaan, bagaimana? Ataupun perkara kehidupan yang sehari-harian, ini kehidupan adat kita, bukan berkaitan dengan agama. Boleh jadi baginda berlaku silap padanya, dan boleh jadi baginda tidak mengetahuinya. Jadi sebagaimana baginda SAW sendiri pernah bersabda, maksudnya kamu lebih mengetahui mengenai perkara-perkara keduniaan kamu. Jadi dalam perkara keduniaan ini bukan Nabi mengetahui semuanya. Sama macam manusia lain. Jadi sebab Allah Ta'ala tidak mewahyukan tentang urusan-urusan kehidupan seharian yang biasa tu. Hak tu gunakan akal sendirilah, berfikir. Jadi akal sendiri mampu untuk mencari penyelesaiannya itu. Tetapi Nabi ni diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa perkara yang lebih besar daripada urusan-urusan duniawi. Iaitu tentang kehidupan di akhirat, bagaimana nak selamat daripada azab neraka Allah Ta'ala, dengan tujuan yang begitu besar. Jadi perkataan kata Nabi, kamu lebih mengetahui mengenai perkara keduniaan kamu. Jadi apa dia perkara keduniaan ini? Iaitu perkara yang dapat diketahui oleh manusia dengan kajiannya sendiri. Dia kaji sendiri, dia perhati sendiri. Tak payah nak pergi makmal sains tuan-tuan. Duk fikir sendiri, dia renung sendiri, dia dapat kaedah, dapat idea. Itu perkara keduniaan yang tidak berdasarkan wahyu. Tak perlu nak malaikat hantar wahyu cara nak buat roti canai, tak perlu tuan-tuan. Jadi itu dia boleh fikir sendiri, inovasi dia, kreativiti dia. Jadi mengenai perkara-perkara yang demikian, terpulanglah kepada seseorang itu membuat kajiannya sendiri atau mempelajari sendiri dengan apa cara dan sejauh mana pun, berdasarkan pengalaman dia. Dia tengok alam ini, tengok binatang, dapat idea. Macam mana manusia menciptakan helikopter, aplikasi daripada pepatung, konsep bagaimana pepatung itu terbang, bagaimana manusia mencipta kapal terbang, dia fikir, dia renung tentang apa, kejadian burung, bagaimana bentuk burung, aerodinamik yang mudah untuk dia terapung di atas udara, maka dicipta bentuk kapal terbang seperti itu. Itu idea manusia, dia berfikir, tak perlu kepada wahyu, sebab akal itu dah memadai untuk mencapai, untuk dia mendapatkan apa tentang urusan-urusan dunia itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mengenai perkara yang demikian, iaitu perkara keduniaan itu, terpulanglah kepada seseorang itu untuk dia membuat kajiannya sendiri, atau dia mempelajari sendiri dengan cara apa sekalipun dan sejauh mana pun, asalkan tidak bertentangan dan tidak bercanggah dengan hukum hakam syariat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan. Jadi buatlah apa saja perkara dunia tuan-tuan. Kita nak belajar guna secara online, nak cipta gadget, gunakan teknologi dalam pembelajaran,
nak bina rumah dengan terpulang tuan-tuan, asalkan tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Allah Ta'ala. Selagi mana tidak bertentangan, hukum dia harus. Dan perkataan keduniaan kamu yang Nabi sebut itu, maka itu adalah untuk mengajar manusia bahawa apa yang mereka gunakan daripada cara-cara perusahaan dan alat-alat pertukangan, terserahlah kepada pengetahuan mereka itu tentang perkara tersebut. Terpulang Nabi serahkan. Nabi kata apa? Kamu lebih mengetahui mengenai perkara-perkara keduniaan kamu. Masing-masing dia ada bidang masing-masing, ada kepakaran masing-masing, terpulanglah kat dia. Kalau petani, dia ada ilmu pertanian. Dia nak buat inovasi ke kreativiti dia, terpulang. Kalau dia nelayan, dia ada cara-cara dia nak tangkap ikan, terpulanglah. Itu ikut kebijaksanaan masing-masing. Dan Nabi sendiri berlepas tangan tentang perkara itu, sebab Nabi kata apa? Urusan dunia kamu lebih mengetahui, kamu boleh explore sendiri, tapi urusan agama, urusan akhirat ini Allah Ta'ala hantar Nabi. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk panduan kita, pedoman kita. Dan Tuhan tidak menyekat atau melarang mereka menjalankannya, iaitu menjalankan urusan dunia itu dengan menggunakan akalnya. Nak guna teknologi, nak guna alat, nak guna apa saja, Allah tak menyekat selagi mana hukum-hukum syarak tidak dilanggar dan akhlak yang mulia dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi tak ada masalah dalam urusan dunia, kita buatlah apa saja tuan-tuan. Walaupun tidak ada nas, tidak ada dalil, dalam urusan dunia terpulang kita nak buat, asalkan jangan menjejaskan akidah, jangan bertentangan dengan hukum hakam syariat Allah, dan jangan sampai merosakkan akhlak manusia. 3 benda kena jaga. Akidah tak terjejas, tidak melanggar hukum hakam syariat, dan tidak merosakkan akhlak manusia. Jadi kalau terjaga 3 perkara ini, buatlah apa saja yang boleh kita buat berdasarkan akal kita. Yang penting dia mendatangkan kebaikan kepada manusia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian nabi dan rasul yang lain tidaklah seperti tugas seorang guru di sekolah, dan bukanlah seperti seorang pakar perusahaan ataupun perindustrian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk mengajar. Nabi bukan diutuskan untuk mengajar satu persatu mengenai ilmu pengetahuan yang berhubung dengan cara mengambil faedah daripada alam langit dan bumi. Jadi Nabi Allah Ta'ala tidak utuskan Nabi ini untuk ajarkan kita satu persatu semua ilmu. Apatah lagi tentang ilmu-ilmu duniawi ini. Nak uruskan langit, nak uruskan bumi, nak uruskan khazanah dalam tanah. Tak, Allah Ta'ala tak utuskan Nabi untuk mengajar semua benda itu. Untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan manusia di dunia ini. Kalau terdapat apa yang disampaikan, kalau dah terdapat dalam Al-Quran itu ataupun wahyu itu, apa yang disampaikan mengenai yang demikian, maka itu hanyalah untuk dijadikan bukti. Ada sebahagian dalam wahyu Allah Ta'ala yang ada kaitan dengan sains, berkaitan dengan pertanian, bukan cerita secara menyeluruh. Ada sedikit-sedikit tentang alam, tentang ilmu geografi, tentang bagaimana keadaan udara bila kita naik makin tinggi makin kurang. Ada disebut. Jadi maka itu hanya untuk dijadikan bukti yang menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala dan kekuasaannya. Ada sebagai ayat-ayat sains, ayat-ayat sejarah, ayat-ayat geografi dalam Al-Quran, itu bukanlah Allah Ta'ala nak ajar semua benda tak, tapi sebagai bukti, sebagai dalil kebenaran agama Allah, sebagai bukti bahawa wujudnya Tuhan yang menciptakan alam ini dan sangat berkuasa. Sifat kekuasaan Allah Ta'ala serta kebijaksanaan Allah dalam menciptakan kepelbagaian itu, dan kemurahan Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat itu kepada seluruh umat manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kufur. Adapun ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan angkasa lepas, meliputi matahari, bulan dan bintang, yang berhubung dengan bumi dan khazanah-khazanah yang terpendam dalam perut bumi itu. Demikian juga ilmu pengetahuan yang bersabit dengan pertanian, penternakan, perikanan dan sebagainya. Maka semua ilmu-ilmu ini tidaklah termasuk dalam tugas seorang rasul-rasul ataupun nabi-nabi untuk menerangkannya satu persatu kepada manusia. Jadi itu bukan urusan nabi.
itu kena pergi belajar tuan-tuan, pergi sekolah, pergi universiti, pergi college, itu boleh belajar. Jadi itu bukan tugas seorang Nabi dan Rasul, sebab tugas Nabi dan Rasul lebih besar daripada itu. Bukan haja untuk menyelamatkan kita, kehidupan kita di dunia, bahkan akhirat yang kekal abadi. Jadi semua urusan duniawi itu terserahlah kepada manusia mencari dan menyelidikinya. Kerana Allah Ta'ala, Tuhan yang telah menjadikan manusia berakal. Allah telah menjadikan manusia ini berakal. Allah berikan kita nikmat akal untuk kita berfikir serta memberikannya tenaga. Allah juga berikan kita tenaga dan usaha ikhtiar untuk mencapai pengetahuan dan kepandaian bagi mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi urusan-urusan duniawi ini Allah Ta'ala serahkan kita kepada akal kita. Sebab akal kita ini boleh mencapai perkara-perkara tersebut. Sama ada dia beriman ataupun tak beriman. Dia kafir ataupun dia Islam, dia ada idea, dia ada akal yang boleh berfikir untuk menyempurnakan lagi kehidupan kita melalui apa yang boleh kita cipta, apa yang boleh kita buat. Hari ini kita nampak teknologi lah. Teknologi begitu banyak mempermudahkan kehidupan kita. Itu menggunakan akal dan tidak ada larangan. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan hukum hakam syariat Allah Ta'ala. Tidak merosakkan akidah kita dan tidak merosakkan akhlak kita. Jadi selama mana dia tidak bertentangan, selagi itulah syarak Allah Ta'ala membenarkan perkara tersebut. Sebab Nabi dan Rasul diutuskan bukan untuk mengajar perkara itu. Wallahualam tuan-tuan. Demikianlah antara kupasan berkaitan dengan anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian Nabi SAW adalah tidak benar. Jadi kalau dia tak boleh nak claim kalau perkara dunia yang Nabi tak tahu, itu bukan. Sebab apa? Nabi bukan diutuskan untuk menyampaikan perkara dunia, tapi perkara agama, syariat Allah Ta'ala, tentang akidah, tentang alam ghaib, kehidupan selepas kematian, tentang alam padang mahsyar, kehidupan di mahsyar, di titian sirat, di mizan. Yang ni akal tak boleh nak capai. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan khabar-khabar daripada Allah Ta'ala, kalam-kalam Allah Ta'ala ini untuk mendidik dan membimbing kita sampailah kita berjaya memasuki syurga Allah Ta'ala. Jadi tentang perkara agama inilah yang Nabi sudah pasti tidak akan tidak akan tersilap. Mustahil Allah Ta'ala utuskan seorang yang boleh menyampaikan mesej Allah Ta'ala kepada kita dengan silap. Tak mungkin. Jadi demikianlah tuan-tuan, dan kita akan sambung nanti dalam pertemuan yang akan datang berkaitan dengan lampiran 1, penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu alam. Demikian dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan mohon maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keridhaan Allah Ta'ala, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.